Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama menghadirkan diri kita ke masjid ini untuk kita menunaikan solat fardu Jumaat, yang mana hari ini merupakan hari Jumaat yang terakhir pada bulan Sya'ban. Dan hari ini juga merupakan hari yang tengok anak bulan 29 Sya'ban. Malam ni tengok anak bulan insya-Allah. Dan anak bulan dijangka tidak kelihatan. Jadi besok kita akan sambung sehari lagi bulan Sya'ban, 30 Sya'ban. Dan 30 Sya'ban tu disebut sebagai Yaumus Syak, hari Syak. Dan insya-Allah hari lusa, hari Ahad bersamaan dengan 3 April jatuh 1 Ramadan 1433 Hijrah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga kita termasuk dalam kalangan hamba Allah yang diberi kesempatan untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap tahun kita bertemu dengan Ramadan, dan tahun ini sekali lagi insya-Allah bila mana kita dipanjangkan usia, kita doa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi maknanya bila mana kita diberi kesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan, maka sepatutnya Ramadan pada kali ini adalah berbeza daripada sebelum-sebelum ini. Berbeza dari sudut lebih baik, lebih mantap, lebih hebat. Dan Ramadan ini menjadi asbab untuk kita mendapat redha di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendapat pengampunan Allah, untuk kita mendapat taqwa di sisi Allah, dan seterusnya untuk kita mendapat anugerah syurga yang kekal abadi selama-lamanya di hari akhirat kelak. Jadi oleh kerana Ramadan sudah menghampiri kita, esok lusa saja, jadi tazkirah Jumaat pada hari ini akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan Ramadan. Maka sebagaimana biasa, bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan nak bertanya, maka saya mengalu-alukan sebarang soalan
Jadi sesiapa yang nak bertanya, anda boleh terus WhatsApp ataupun SMS kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan yang nak bertanya, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya di talian 019 324 1364. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai soalan saya akan respon terus insya-Allah. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita merenung ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang diturunkan pada tahun kedua Hijrah. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah turun ayat ini. Seterusnya pada tahun yang sama, selepas Sya'ban datang Ramadan, dan itu merupakan Ramadan yang pertama yang difardukan kepada umat Islam, iaitu pada tahun kedua Hijrah. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Baik. Ayat ini merupakan ayat yang menunjukkan pensyariatan puasa dalam bulan Ramadan, iaitu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan. Dan sebenarnya bila mana kita nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, sewajarnya kepada kita kena meletakkan satu matlamat yang jelas supaya kita tahu apa yang kita nak capai daripada Ramadan. Bukan sekadar kita masuk Ramadan macam biasa, seronok aja. Seronok apa? Sebab bazar Ramadan. Seronok apa? Seronoklah, happening dia kata. Takat tu je. Setiap orang yang masuk Ramadan ni kalau nak dapat manfaat betul-betul, dia kena meletakkan satu matlamat. Macam kita nak capai sesuatu, nak capai KPI kita kan. Nak capai KPI kena ada objektifnya. Kena ada, barulah kita work untuk mendapatkan KPI tersebut. Macam istilah yang digunakan MBO, Management by Objective. Jadi kita nak masuk, kita nak manage diri kita dalam bulan Ramadan, kita kena ada objektif dulu. Apa objektif dalam bulan Ramadan? Objektifnya sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat yang kita baca tadi, Allah sebut, wahai orang beriman, difardukan puasa kerana apa? Untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah. Jadi itu sebenarnya matlamat dan objektif untuk kita melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Maka dengan sebab itu sebagian ulama menafsirkan maksud la'allakum tattaqun dengan makna supaya kamu bertakwa. Maknanya bila mana kamu tunaikan ibadah puasa ini menurut keimanan. Bukan saja-saja puasa ada. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu. So ada kaitan dengan iman. Orang yang berpuasa dengan iman, dia adalah puasa dia puasa ibadat yang akan dapat takwa. Orang yang berpuasa bukan kerana iman, puasa dia puasa adat, yang tak dapat takwa dapat taqwa. Tu taqwa. Taqwa di bazar Ramadan ada. Taqwa sumbat. Tuan-tuan, jadi maknanya matlamat itu kena jelas. Sebab itu Allah suruh orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Seruan ini merupakan satu perisytiharan keimanan kepada Allah yang menjadi asas kepada ibadah puasa, iaitu salah satu rukun Islam. Jadi orang yang benar-benar beriman, dia akan mudah menerima segala apa yang diperintahkan oleh Allah dengan yakin. Dia laksanakan
Ramadan itu, ibadah Ramadan itu di atas dasar keimanan, bukan dia melihat kepada orang. Kita kadang-kadang kita banyak terkesan dengan orang. Kalau ramai orang, kita pun turut serta. Kalau orang korang, kita pun lemah semangat. Sebab apa? Sebab kita tidak letakkan foundation iman sebagai satu asas. Tuan-tuan, maka dengan sebab itu Ibnu Kathir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, ketika mana mengulas ayat ini, Al-Imam Ibnu Kathir menyatakan bahawa puasa adalah pemangkin ketakwaan yang paling utama. Sebab apa? Ibnu Kathir membawakan beberapa alasan. Yang pertama, puasa menghalang daripada makan, minum, persetubuhan dan seumpamanya yang amat disukai oleh nafsu. Puasa ni satu bentuk ibadat kita tahan diri. Benda tu asalnya halal. Boleh makan, boleh minum, boleh bersama suami isteri. Tapi siang Ramadan ni kena tahan dulu. Malam tadi ada orang tanya saya, "Ustaz, saya baru kahwin," dia kata. "Kalau baru kahwin jadi sebulan ni nak kena cuti, Ustaz?" Bukan cuti waktu siang sahaja. Malam macam biasa, tapi jangan tak datang tarawih pula. Dia baru mentang-mentang kahwin. Sebab tu orang dulu dia tak bagi kahwin dekat Ramadan ni. Kan? Salahkah kahwin? Tak salah. Lagu ni lah. Tak lagi terlepas, macam-macam terlepas. Mentang-mentang dapat benda baru. Kan? Macam orang dapat kereta baru lah, sat-sat nak naik, sat-sat nak naik. Pantang. Jadi maknanya Ramadan ni, jadi kita nak tahan. Asalnya halal. Dia ni baru kahwin, halal. Tahan. Stop. Siang. Makan halal. Stop. Tahan. Tahan ni sebenarnya mendidik untuk kita kontrol nafsu. Didik kontrol nafsu itulah kunci untuk dapat takwa. Kita tak dapat takwa tu sebab apa? Sebab kita tewas dengan nafsu. Tewas. Kita bimbang, tuan-tuan. Yang kata orang masjid pun tewas. Kan? Kau tak kena gaya. Sebab itu puasa mendidik kita. Terutama orang yang dia punya ketagihan benda-benda yang orang budak golongan remaja ni. Sebab saya banyak berhadapan dengan pelajar universiti, saya tahu tambah-tambah duk belajar online sekarang ni. Ada yang memang pengadu pada saya, "Ustaz, saya nak fokus tak boleh, Ustaz. Bila duk mengaji online, lama-lama hak saya online benda lain." Sebab dalam web-web yang wujud dalam internet tu macam-macam ada. Banyak benda maksiat daripada yang elok. Bahkan website pornografi yang paling banyak berada dalam laman sesawang. Cukup banyak. Itu belum lagi dia install pelbagai aplikasi. Sebab tu tuan-tuan, kita pernah cek tak handphone anak kita? Semua ada password. Kita panggil tak, mai kejap, anak kita tingkatan 3 contoh. Tingkatan 4, tingkatan 5. Kejap. Bak handphone. Ayah mau apa? Daddy nak buat apa? Bagilah. Bagi. Password. Tak boleh ya. Pasal takut tak bagi password. Kita kena ada ketegasan. Buat spot check. Sebab apa? Kalau zaman dulu warden spot check tengok dalam almari ada apa, ni dalam ni ada apa. Sebab apa? Sebab saya tengok banyak kes-kes macam tu berlaku. Syahwat budak-budak remaja, darah tengah panas. Darah menggelegak ni. Syahwat tengah memuncak. Kemudian dihidangkan pula dengan benda-benda seksual, pornografi. Dia tak tahan, tuan-tuan. Dia tak tahan. Lah kali memang habis masa dengan benda ni je. Kita duk ingat duduk study online. Rupanya dia buat benda lain. Balik cek, tuan-tuan. Dan antara cara nak ubat, puasa. Sebab itu Nabi SAW menyatakan apa? Nabi kata apa? Nabi kata, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkum man istata'a al-ba'ah minkum, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji
Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Apa maksud daripada hadis ini? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kata, ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda-pemuda, wahai pemuda-pemudi, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, sekiranya ada di kalangan kamu kemampuan, kahwinlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, sesungguhnya berkahwin itu dia dapat merendahkan pandangan, dapat memelihara kemaluan, kehormatan. Wa man lam yastati', tapi siapa yang tak mampu kahwin, duk study lagi, duk universiti lagi, tak mampu berdikari lagi, masih bergantung pada mak ayah lagi, fa 'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija', kerana puasa itu dapat kerana puasa itu dapat menjadi penghalang, perisai kepadanya. Jadi itu merupakan satu saranan daripada junjungan besar baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, itu antara fadilat puasa yang boleh membawa kepada takwa. Yang kedua, kata Ibn Kathir, puasa melatih supaya mendekatkan diri pada Allah. Orang yang berpuasa meninggalkan perkara yang mampu dilakukan kerana yakin Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Kita tak puasa pun boleh kalau ikutnya. Siapa nak tahu? Siapa pun tak tahu. Tapi kita yakin Allah tahu. So dia latih diri kita untuk ikhlas. Kita ambil wudu kan, kumur, kuruk, telan separuh, keluar separuh. Siapa tahu tak? Siapa pun tak tahu. Orang tengok ambil wudu, punya minum air. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu, didik diri kita. Orang tak tahu, tak apa. Tapi Allah tahu aku puasa ke tak puasa. Jadi puasa tu mendidik. Dan itu mendidik rasa ikhlas pada Allah, itulah yang membawa kepada ketakwaan. Yang ketiga, kata Ibn Kathir, orang yang berpuasa menyempitkan laluan syaitan, kerana syaitan menggunakan saluran darah sebagai laluannya. Jadi bila puasa, dia menyempitkan saluran darah itu, dia akan dapat melemah dan mengekang pergerakan syaitan. Ini disuruh oleh Ibn Kathir. Sebab apa? Sebab memang kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan ni dia boleh mengalir dalam tubuh badan manusia melalui saluran darah. Jadi maknanya puasa itu dapat mengekang. Itu kata ikat syaitan. Ikat syaitan. Tapi ikat waktu siang, malam buka balik. Masa buka puasa membazir. Kan? Dan kata Ibn Kathir lagi, kebiasaannya juga orang yang berpuasa ni dia akan memperbanyakkan amalan-amalan ketaatan. Esok malam tak puasa lagi. Malam ni tak puasa lagi. Malam esok nak naik puasa kan. Malam esok. Kita kalau boleh, kita buat ketaatan yang sebaik mungkin Ramadan tahun ni. Kita buat checklist satu-satu. Jangan tinggal untuk bangun sahur. Walau sekadar nak minum air seteguk. Dia kata, saya ustaz memang tak boleh makan, minum tak boleh pagi-pagi sebelum subuh. Memang tak boleh. Tak apa. Minum juga walaupun air. Ambil keberkatan sahur. Dan di sebalik sahur itu, kita bangun boleh untuk buat apa? Untuk menunaikan solat. Selama ni tuan-tuan, kita payah nak qiyam. Ramadan insya-Allah peluang yang terbaik untuk kita qiyam. Sebab kita bangun sahur. Kadang-kadang kita fikir tuan-tuan, umur kita makin meningkat kan? Kita boleh maintain tak qiyamul lail? Sedangkan itu merupakan ubat yang paling mujarab untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Sehingga dalam hadis Nabi kata, wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Kamu salat pada waktu malam ketika orang sedang tidur, kamu masuk syurga dengan penuh kesejahteraan dan keselamatan. Tuan-tuan, dia kata, ustaz, Allah, saya tak boleh ustaz. Tak tahulah, mengantuk. Angin satu badan. Makin meromok ni, makin macam-macam. Memanglah kita hari ni suasana makanan kita macam-macam. Kita kena usahalah untuk bagi sihat setakat mana kita mampu. Ambillah suplemen.
something yang boleh bagi kebaikan. Kalau tuan-tuan tak ada, saya ada. Boleh jumpa saya. Sungguh. Nanti Jumaat jumpa saya nanti. Ada yang baik. Boleh menghilangkan angin, boleh menghilangkan mengantuk. Untuk apa? Ibadat. Ni ke dalam kuliah, mau tidak? Masuk Jumaat ni. Saya cakap deras ni, kuat ni. Dia lena semacam ya. Dia pejam. Ya Allah. Kita nak marah dia pun tak boleh. Pasal apa? Rupanya menyakit. Ada orang yang menyakit. Dia tak boleh. Dia kena aircon sikit. Dia mengantuk cepat. Dia celek macam mana pun. Cuba nak celek. Pak. Dia tenggelam juga. Ini kita kena usahakan. Something. Herba-herba. Orang kita ni memang bermanfaat. Sebab tu saya ada yang saya buat sendiri. Untuk apa? Untuk kita bangun qiyamul lail. Nah, maka yang tu berkata qiyamul lail dia qiyam semua. Tuan-tuan, yang penting kita boleh bangun, kita boleh maintain sepanjang Ramadan, jangan tinggal walau 2 rakaat tahajud. 2 rakaat sebagai satu asas. Kita betul-betul maintain tahun ni, insya-Allah. Letak betul-betul matlamat tahun ni, aku nak dapat takwa. Aku nak dapat takwa. Dah duduk masjid takwa dah ni. Duduk masjid takwa dah. Bagus dah tu. Nak kita tu betul-betul dapat takwa. Bukan masjid je dapat takwa. Kita tu nak dapat takwa. So, kita betul-betul fokus. Sebab itu matlamat Ramadan. Itu matlamat puasa Ramadan. Allah dah bagi dah kat kita. Cuma kita nak apply saja. Jangan tinggal tahajud sepanjang-panjang Ramadan. Sahur. Okey? Jangan tinggal. Walaupun seteguk air. Okey? Salat qabliyah subuh. Nabi kata raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Sebab kita lepas sahur nak tunggu solat. Okeylah. Masuk waktu solat 2 rakaat. Jangan tinggal juga solat subuh secara berjamaah. Ni bulan Ramadan kita tengok ni. Kekuatan tu ada tu. Dan lepas pada tu jangan tinggal baca Quran. Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Tuan-tuan tahu tak sebab apa Ramadan dimuliakan oleh Allah? Begitu hebat. Antara sebabnya kerana Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang Allah turunkan Quran. Oleh kerana Allah turunkan Quran bulan Ramadan, maka Ramadan dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan. Dan sebab apa dalam Ramadan itu ada satu malam nama dia Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu juga Allah muliakan Lailatul Qadar. Allah angkat kedudukan Lailatul Qadar. Allah sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab apa? Ada kaitan dengan Quran. Kaitan apa bunyi tu? Kita tengok tak? Sensor dah. Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi maknanya Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah sebab ada kaitan dengan Quran. Jadi kalau kita nak dapat kemuliaan di sisi Allah, kita juga nak kena berdamping dengan Quran. Sebab itu Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. So kita nak baca Quran. Faham Quran, tadabbur Quran. Kemudian kita jaga diri kita. Bukan takat puasa tak makan tak minum, puasa mata, puasa mulut, puasa telinga. Sebab Nabi kata man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tak meninggalkan kata-kata dusta, kata Nabi, Allah tak pandang kalau setakat dia tinggal makan minum. Sebab tu puasa ni bukan takat puasa makan minum, tuan-tuan. Puasa juga puasa segala anggota kita. Nampak tak Ramadan cantik tak cantik tu? Lepas tu kita buka puasa on time. Itu tak payah abang. Buka puasa on time tak payah abang. Tapi tetap dapat sunat. Buka puasa, menyegerakan berbuka puasa, dapat pahala sunat. Jangan ada orang kata puasa, saya lepas tarawih mau nak buka puasa. Makruh.
Bukan menunjukkan dia lebih warak dah, dia lebih ibadat, lebih dah. Nabi suruh bersegera buka puasa. Dan waktu yang mustajab doa, kita memperbanyakkan doa, terutama ketika mana berbuka puasa. Biasa kita duduk buka puasa, kita duduk doa tu lah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, kan. Tambah lagi tuan-tuan. Upgrade, tahun ni upgrade lagi. Berdasarkan hadis Sunan Abu Daud, Nabi lepas minum buka puasa, Nabi akan baca dhahaba adh-dhama wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajr insya-Allah. Baca ayat yang tu. Nampak rasa macam berat nak baca. Payah nak sebut. Itu sahih kan? Kita upgrade. Allah malaka sumtu tu terus baca, tambah lagi. Lepas kita minum air tu, lepas makan, ambil kurma sikit, minum air, baca. Ini sunnah. Dhahaba adh-dhama wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajr insya-Allah. Baca itu. Ni ada dalam buku saya ni. Ambil dalam buku Itu Zik Ramadan. Ini bekalan untuk bulan Ramadan. Saya bawa dalam buku saya berkaitan dengan Ramadan. Ramadan dan COVID-19 pun dalam ni. Ada perbincangan tentang perkara tersebut, hukum hakam dan sebagainya, doa, cara macam dapat takwa, polemik tarawih dan pelbagai lagi. Itu boleh dapatkan di buku ni. Nak dapat kat mana? Kat saya lah. Nanti lepas Jumaat nanti. Jumpa saya. Dapatkan sign percuma. Tapi tanda tangan je percuma. Buku tak percuma. Tuan-tuan, buka puasa, doa. Tambah lagi. Alhamdulillahillazi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Banyakkan doa. Bulan Ramadan. Doa yang sangat mustajab, dan banyakkan juga doa yang diajar oleh Nabi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa tu. Doa minta keampunan. Kemudian kita solat maghrib berjemaah, solat isyak berjemaah. Jangan tinggal tarawih. Sebab tarawih ni tidak ada pada bulan lain melainkan bulan Ramadan. Malam ni boleh buat tarawih tak? Boleh buat tarawih ni? Tak boleh. Walaupun dekat tak boleh. Pasal apa? Dia ada bulan Ramadan je. Jadi kalau kita tak buat, rugi. Jangan tinggal. Walaupun satu malam pun jangan tinggal. Kalau tinggal, boleh qada tak tarawih? Persoalan, kita hari tu memang tak nak tinggal. Tiba-tiba malam 23. Penat sangat lepas solat isyak, tak kepala lena, jaga-jaga subuh. Allah, tertinggal tarawih. Boleh qada tak tarawih? Boleh tak? Confuse nampak tak ni jawab. Boleh ke tak boleh? Ada yang lagu tu, ada yang lagu tu. Mana satu? Kan? Bacalah buku ni. Saya nak tengok. Hukum qada solat tarawih. Muka surat 163. Dia ada khilaf dengan ulama mazhab. Cuma saya nak sebut. Di sisi mazhab Syafi'i menyebut secara umum, bagi mereka yang meninggalkan solat sunat yang ada waktu, maka boleh diqadakan. Solat sunat ni ada solat sunat yang ada waktu, ada solat sunat tak ada waktu. Jadi Imam Nawawi kata sekiranya tertinggal amalan sunat yang mempunyai waktu yang khusus, maka disunatkan untuk mengqada. Tarawih ada waktu khusus tak? Ada. Tarawih waktu dia lepas isyak sampai sebelum subuh. Jadi boleh qada. Bahkan sunat qada, kata Imam Nawawi. Yang tak ada qada ni solat sunat yang tak ada waktu. Contohnya solat tahiyatul masjid. Ada waktu tak? Tak ada. Masuk masjid solat. Dia bukan ada waktu. Solat hajat ada waktu tak? Tak ada, ikut suka. Kena nak solat malam ke, solat siang ke, ikut suka. Itu tidak ada qada. Qada ni bagi solat, kata dalam mazhab Syafi'i, solat yang ada waktu. Ada waktu yang khusus. Baik. Saya tengok ada soalan masuk, saya terima dulu. Assalamualaikum Ustaz, apakah solat sunat 4 rakaat selepas isyak menyamai pahala Lailatul Qadar? Sahihkah hadis ini? Baik, dari sudut amalan Nabi SAW, memang Nabi laksanakan. Riwayat daripada Aisyah, Nabi buat solat lepas isyak. Tetapi adakah pahala Lailatul Qadar? Itu tidak berdasarkan kepada hadis Nabi. Itu kalam sahabat. Kalam sahabat. Jadi yang pentingnya ada Lailatul Qadar ni 10 yang terakhir bulan Ramadan, yang betul-betul tidak khilaf, yang betul-betul clear, yang disebut oleh Allah dalam Quran. Maka kita akan dapat ni dalam bulan Ramadan ni. Dengan syarat
kita betul-betul melaksanakannya dengan terbaik, insya-Allah. Sekali lagi saya sebut, kalau siapa-siapa ada soalan boleh WhatsApp pada saya di talian 019 324 1364. Nak tanya soalan tentang puasa ke apa ke, nak tahu hukum hakam ke, ataupun nak ready untuk, janganlah bila masuk Ramadan baru nak tanya, ustaz swab test pasal puasa tak? Baru nak tanya dah. Kan? Nak tanya sekarang. Ni baru nak tanya, ustaz cabut gigi batal puasa tak? Batal puasa tak? Batal tak cabut gigi? Batal. Kalau telan gigi masuk ke dalam. Jadi boleh tanya di talian 019 324 1364. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak bertanya hukum kanak-kanak pergi ke surau taman tapi ayah dia tak pergi surau. Lepas tu buat bising kat surau. Apa hukum? Jangan telefon. Jangan telefon, hantar soalannya. Dia rajin telefon pula. Okey. Duk tengah baca soalan ni. Apa hukum dan cara nak mengatasi keadaan itu? Sebab saya biasa dengar hukum bawa anak-anak masih kecil ke masjid, bukan anak-anak kecil je ke masjid, ayah tak pergi masjid. Mohon penjelasan dari ustaz. Siapa yang bawa budak tu? Ayah tak main. Memang patutnya ayah, tapi budak boleh main masjid tak? Boleh. Boleh. Zaman Nabi SAW, budak-budak ada di masjid. Lepas tu kita tak boleh halang budak datang masjid. Cuma kita kena kontrol lah. Pernah saya pergi satu masjid, tuan-tuan. Memang tak ada budak-budak. Semua rambut putih, gigi palsu. Semua tua-tua je. Rupa-rupanya kat luar tu ada signboard, kanak-kanak dilarang masuk masjid. Budak-budak tak boleh masuk masjid. Lah kali, tak ada. Dia ada setengah masjid pula, memanglah budak-budak ni kadang-kadang adalah bising sikit. Ada AJK dia marah budak tu. Dia marah, saya duk ada waktu tu. Dia marah budak saya yang takut. Dia punya suara tu halilintar. Oi, pasal apa bising? Dia pun tengok macam tu. Orang tua bercakap, tengok. Dia pun tunduk je. Yang kali jangan bising. Tengok tu, kita bercakap tak tengok kita pun. Pula dah, budak tu pun heran. Tengok pun salah, tak tengok pun salah. Lepas tu dia buat apa? Dicubit perut budak tu. Cubit, sakit tu. Lain kali orang kata jangan bising, bising sangat. Pam, dia cubit. Lepas tu apa jadi tuan-tuan? Tak mari dah budak. Memang sunyi sungguh. Haknya bapak rajin datang masjid, bapak ajak anak masjid, jom pergi masjid. Tak mau giling kepala. Sebab tak nak masjid. No, ada program apa semua, ada tarawih. Tak nak. Lagi mana pakcik tu tak mati, tak mau pergi. Sebab apa? Dia takut. Masjid bukan tempat dia kata. Budak bising tuan-tuan benda biasa. Yang luar biasa orang tua bising. Ada orang kata ustaz, dia bukan setakat bising, dia lompat-lompat. Ya, budak lompat biasa. Yang luar biasa Tok Imam dengan Tok Bilal lompat. Itu luar biasa. Cuma pandailah kita susun, jangan duk bising dalam ni, tapi duduk belakang-belakang. Mana-mana tempat. Ejah lah. Kan? Yang penting aura masjid tu mau masuk dalam diri mereka. Jangan biar dia. Kalau mereka tak duduk masjid, maka pergi mana? Maka pergi duduk simpang-simpang jalan. Maka pergi duduk mana shopping-shopping komplek. Lah kali itulah generasi yang akan datang. Haru, kacau. Sebab apa? Sebab kita tak pergi, maka datang masjid. Jadi galakkan, maka datang masjid. Cuma di bawah kawalan ibu bapa lah. Kena kawalan lah. Lepas tu ada setengah masjid. Dia buat macam mana tak? Siap dia buat nursery lagi. Buat untuk ambil upah jaga budak-budak perempuan tak yang uzur kan. Tak boleh semayang, tak boleh solat, dia pula ambil upah pula. Ada satu bilik khusus pula bagi permainan pula budak tu. Kan? Bagi dia pesyok duduk masjid. Tak kacau orang solat. Macam-macam. Itu idea pandai lah kita buat. Pandai-pandai lah yang tu kan. Yang pentingnya mendekatkan mereka ke masjid. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ustaz, apa hukum tengah solat bersin keluar hinguih? Batal tak solat? Hinguih ni dia ada najis ke tidak? Tidak. Dia tak batal solat. Cuma dia kotor lah. Dia tak najis tapi dia kotor. Jadi kita ada sapu tangan yang kecil ke balap. Tak masalah. Ada ni ke tisu kan. Ustaz, macam mana bila kita terlupa rakaat tengah solat? Menjadi imam pula tu? Dia kalau kita terlupa, begini,
Kita bina atas keyakinan. Hak kita yakin betul-betul berapa? Kita confused. Kita ada 3 ke 4. 3 ke 4. So hak yakin berapa? 3. So dibina atas yakin lah. Tambah satu lagi. Walaupun waktu tu dah 4 dah sekalipun. Tapi kita dah hak yakin 3 dah. So kita kena tambah satu lagi. Kalau kita jadi imam, ada tukang bantu kita belakang ni, dia akan tegur. Kalau kita tegur, kita tahulah memang kita salah, kita turun balik. Tapi kalau siapa pun tak tegur, kita betul lah tu. Walaupun kadang kita salah sungguh, tapi hak belakang takut nak tegur. Kan? Jadi cara macam mana, kita tambah satu rakaat lagi, kemudian sunat untuk kita sujud sahwi. Sunat untuk sujud sahwi. Ustaz, saya nak tanya, kalau kami jadi makmum, banyak soalan tentang solat pula daripada puasa. Kami harus atau wajib baca Fatihah lepas imam habis Fatihah? Dan perlukah kami baca surah lain lepas baca Fatihah? Atau Fatihah saja sudah cukup? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi mereka yang tidak baca Fatihah. Maka dengan sebab itu dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa imam of course lah, makmum pun wajib baca Fatihah. Jadi pertama, bagi makmum, kita dengar imam baca Fatihah. Bila waladhdallin amin sama-sama, amin sama imam, kita makmum baca Fatihah. Dan disunatkan bagi imam dia relax. Dia berhenti sat. Lepas tu, lepas kita habis baca Fatihah, kita kembali mendengar imam baca surah. Kita tak perlu baca surah sebagai makmum. Kita dengar je imam baca. Cuma yang wajib kita baca hanyalah Fatihah. Itu saja. Okey. Ustaz nak tanya, ada hamba Allah ni selalu solat jemaah di masjid, tak pernah tinggal, tapi kadang-kadang terlajak melakukan onani. Boleh nasihat Ustaz? Ni orang muda ni. Ada sungguh kita sebut, memang banyak benda ni berlaku. Sebab apa? Sebab dia terkesan dengan apa? Dengan web-web yang banyak sangat dalam ni, dengan aplikasi-aplikasi macam saya sebut tadi. Memang ini masalah yang kadang-kadang mak ayah dia tak perasan. Sebab dia tak jangka sebenarnya banyak berlaku di kalangan remaja pada hari ini. Bila dia buat satu, dia buat dosa. Sedangkan solat itu mencegah buatan keji dan mungkar. So kalaulah dia buat mungkar lagi, maknanya solat dia itu masih lagi perlu diperbaiki lagi. Solat lagi sungguh-sungguh. Dengan solat yang sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan khusyuk, insya-Allah dia akan dapat menghapuskan tabiat-tabiat yang seumpama itu. Walaupun dia terlajak, kadang-kadang terlajak juga, dia cepat-cepat bertaubat. Kalau orang tak solat, langsung tak ada. Dia akan terus je. Dia tak ada apa yang akan membantu dia. Kan? Baik. Ustaz, kenapa hanya puasa saja yang diwajib pada umat terdahulu? Apakah ibadat haji, solat, zakat juga diwajibkan mereka? Cerita bab puasa-puasalah. Haji ada juga. Haji ni bukan kitanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan? Begitu juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Baik, Ustaz, maaf nak tanya soalan orang muda sikit. Semua masjid ni hari ni semua muda, mana ada tua? Bulan Ramadan lepas jimak isteri terus tidur. Sedar lagi 5 minit nak subuh. Bangun sahur dulu ke atau mandi wajib dulu? Ni. Soalan orang baru menikah macam tadi ni, baru menikah. So macam mana nak buat ni? 5 minit lagi. Nak mandi wajib dulu ke atau nak bangun sahur? Dia minum dulu. Minum ambil sahur. Sebab apa? Lepas tu dengan mandi wajib lah, sebab nak solat subuh jemaah. Dan lagi, setakat minum tak ada masalah. Kejap ya minum tu. Kalau dia terlajak, bukan kata bangun tu 5 minit subuh. Bangun tu pukul 6.30. Lepas subuh. Dia berada keadaan hadas besar. Boleh puasa tak? Boleh. Baru ni lagi dahsyat, bukan bangun 6.30, bangun pukul 8. Penat sangat. Dan keadaan hadas besar. Boleh tak dia puasa? Boleh. Cuma dia kena mandi wajib cepat-cepat untuk dia qada subuh. Tapi puasanya sah. Puasanya tak batal dengan hadas besar itu. Ustaz, apakah hukum kalau kita duduk macam tahiyat awal pada tahiyat akhir? Tak ada masalah, boleh je. Duduk tawaruk masa tahiyat akhir itu dalam mazhab Syafi'i adalah sunat. Adalah sunat. Duduk tawaruk ni mana punggung duduk atas lantai. Sunat, bukan wajib. Dalam mazhab Hanafi, dia duduk macam tahiyat awal. Tapi kita mazhab Syafi'i, kita duduk macam tu lah. Tu pun tengok. Sekarang dah rapat dah.
Kau dah rapat dah tengok. Kalau kita duduk menyengit tu, kena kaki orang sebelah, jangan. Kawan sebelah pula kena gout. Kita pula obesity. Kok mana pun dia kata, oh ni nak kena ni nak kena duduk kat ni, nak kena duduk. Dah rapat-rapat ni. Duduk menyengit juga, kena kaki kawan. Terus nak habis tahiyat tu, jenuh kat tu. Kalau keadaan macam ni, elok duduk macam tahiyat awal. Sebab apa? Maslahah dia. Tak nak sakiti kawan. Sebab tu sunat. Bukan wajib. Sunat. Cara duduk tu adalah sunat. Faham tak? Baik. Ustaz, adakah betul itu qadar malam diturunkan Quran? Jika ya, Lailatul Qadar tetaplah harinya kan? Baik. Lailatul Qadar ini memang disebut oleh Allah Ta'ala. Malam tersebut malam kemuliaan. Malam yang diturunkan Quran. Tapi Quran bukan turun dah sekarang, ni cerita zaman dulu. Kan Quran yang turun peringkat pertama dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu turun Lailatul Qadar pada malam tersebut, malam yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah bagilah satu malam anugerah pada kita mengikut ketetapan Allah nak bagi waktu bila pun, sempena dengan Lailatul Qadar tersebut. Jadi tidak ditetapkan, sebab itu ia merupakan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Allah bagi banyak rahmat dalam bulan Ramadan, macam nak kuatkan diri supaya kita ambil peluang hingga ke akhir Ramadan. Kita nak kuat, kita nak maintain, kita nak kuatkan diri tuan-tuan adalah dengan apa? Dengan kita istiqamah. InsyaAllah kita akan kuat. Kita paksikan Ramadan kita di atas ibadah, di atas iman. Ustaz nak tanya lagi satu soalan. Masuk waktu dah. Masuk waktu dah, kita berhenti ya. Soalan ni kita continue pada waktu-waktu yang lain. Untuk mendapatkan lagi penjelasan, boleh dapatkan buku saya nanti insya-Allah, jumpa saya lepas Jumaat nanti. Dapatkan buku ni sebagai asas untuk kita mendalami ilmu tentang Ramadan. Saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.